Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tajuk inovasi kami iaitu Pelawa Pembangunan Laman Web Apps. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Fadli bin Ahdun, Nuraihan binti Muhammad Ramli dan juga Muhammad Nur Arif bin Abdullah daripada College Community Arau Perlis. Sedikit pengenalan, mobile learning boleh didefinisikan sebagai satu kaedah pembelajaran yang menggunakan peranti mudah alih. Ia memfokuskan kepada transformasi pembelajaran tanpa tertakluk kepada lokasi fizikal proses pembelajaran tersebut dijalankan. Ia juga menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan interaktif melalui gabungan animasi grafik. Menurut Ahmad dan Amar 2018, pelajaran mobile merujuk kepada proses pembelajaran yang melibatkan penggunaan perkakasan mudah alih seperti laptop, tablet, telefon pintar dalam aktiviti PDP sama ada secara serentak ataupun tidak serentak. Penggunaan telefon pintar bukan sekadar untuk berhibur sahaja, bahkan telefon pintar ini turut memainkan peranan yang sangat signifikan dalam bidang perniagaan, pentadbiran dan juga pendidikan. Menurut Ratu et al. 2020, beliau menegaskan bahawa terdapat banyak potensi yang ditimbulkan dalam pembelajaran berasaskan online ataupun mobile learning yang merangkumi kebermaknaan pembelajaran, kemudahan akses dan juga peningkatan hasil belajar. Merujuk kepada penyataan masalah, berdasarkan kerja rintis yang dilaksanakan di College Community Arau Perlis, kami mendapati sebanyak 78.7% pelajar mengalami masalah untuk memahami dengan lebih jelas konsep-konsep yang terdapat dalam kursus pembangunan laman web, ekoran kekangan memahami kod HTML dan logik atau cara. Kegagalan pelajar memberi perhatian terhadap kelas dan perbincangan yang dijalankan juga mempengaruhi kefahaman mereka terhadap sesebuah topik yang diajar di dalam mata pelajaran ini. Pelajar juga memerlukan waktu tambahan belajar di luar waktu kelas untuk membuat pembelajaran kendiri bagi meningkatkan lagi kefahaman dalam mata pelajaran ini. Justru itu, kami telah membangunkan satu inovasi yang bertajuk Pelawa Pembangunan Laman Web Apps untuk membolehkan pelajar belajar secara kendiri ataupun self-learning tanpa batasan masa dan tempat bagi kursus SSK 2013 Pembangunan Laman Web. Selain itu, objektif Pelawa memberikan motivasi serta merangsang minat bagi mewujudkan pengalaman menarik kepada pelajar menggunakan elemen grafik dan interaktiviti dalam mempelajari konsep dan fakta dalam kursus SSK 2013 Pembangunan Laman Web. Objektif Pelawa juga untuk mengkaji kesan aplikasi pelajaran mobile terhadap sikap, motivasi dan kecekapan kendiri pelajar-pelajar College Community dalam kursus SSK 2013 Pembangunan Laman Web. Berikut merupakan metodologi pembangunan aplikasi Pelawa. Kami menggunakan Agile metodologi yang merangkumi 6 fasa iaitu brainstorming, design, development, quality analysis, feedback dan juga exception. Berikut merupakan antara muka aplikasi Pelawa yang merangkumi beberapa bahagian seperti nota, gamifikasi, latihan dan pelbagai lagi yang akan ditunjukkan dalam demonstrasi sebentar nanti. Aplikasi yang diberi nama Pelawa Pembangunan Laman Web Apps ini merupakan salah satu aplikasi yang dibangunkan berasaskan platform Android yang menggunakan nota, latihan, gamifikasi dan artikel rujukan untuk mempelajari kursus pembangunan laman web. Tujuan utama aplikasi Pelawa dibangunkan adalah untuk memudahkan pelajar membuat pelajaran secara kendiri tanpa batasan masa dan tempat bagi mempelajari kursus penggunaan laman web. Bagi memudahkan pelajar menggunakan aplikasi ini, fail instalasi Pelawa boleh dimuat turun dengan mengimbas kod QR yang disediakan bagi digunakan di dalam telefon pintar pelajar. Aplikasi Pelawa diharap dapat memberi motivasi serta merangsang minat bagi mewujudkan pengalaman menarik kepada pelajar menggunakan elemen grafik dan interaktiviti dalam mempelajari konsep dan fakta. Antara ciri-ciri utama Pelawa ia menekankan kepada 4 teori pembelajaran. Teori pertama, teori minimalis, di mana paparan nota, latihan, aktiviti dan maklumat telah diringkaskan dan juga dipadatkan. Teori kedua, teori kognitivis, ia menekankan kepada minda dan cara maklumat diterima, di mana di dalam Pelawa, gambar, warna, teks dan butang telah dipelbagaikan untuk menarik minat pelajar dan pengguna. Teori yang ketiga, teori behaviorist, ia menekankan kepada 3 prinsip utama iaitu rangsangan, tindak balas dan juga peneguhan. Manakala teori terakhir, teori kontraktivis, menekankan kepada refleksi pelajar dan pengalaman dalam penggunaan aplikasi Pelawa.
Di dalam teori-teori ini, nota ringkas, peta minda, gamifikasi, interaktiviti dan akad rujukan telah dimanipulasi dengan menekankan kepada penggunaan teori-teori terbabit. Aplikasi pelawar juga telah didaftarkan untuk hak cipta intelek MyIPO pada 7 Oktober tahun 2020. Kos untuk membangunkan aplikasi pelawar adalah percuma dan ia boleh dimuat turun secara percuma di alamat di bawah atau dengan mengimbas kod QR seperti yang tertera di dalam gambar rajah. Untuk melihat keberkesanan inovasi pelawar, para pelajar telah diberikan peluang untuk menggunakan aplikasi pelawar di dalam urusan pembelajaran dan pengajaran. Selain itu, untuk melihat keberkesanan inovasi pelawar, satu kajian telah dijalankan di kalangan 40 orang murid Kolej Munti Arau yang mempelajari kursus laman web dan dipecahkan kepada kumpulan kawalan dan juga kumpulan eksperimen. Analisis deskriptif digunakan dalam bentuk peratusan, min, sistem piawai, frekuensi dan ujian T untuk melihat taburan maklum balas dalam sampel kajian terhadap sikap dan motivasi pelajar. Berikut merupakan kerangka kerja konseptual yang menunjukkan pembeli ubah tidak bersandar dan juga pembeli ubah bersandar dalam kajian yang kami jalankan. 3 hipotesis null telah dibentuk untuk kajian. Hipotesis null yang pertama, tiada perbezaan yang signifikan di antara skor min, kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen terhadap sikap pelajar, sijil sistem komputer dan rangkaian, kesan daripada aplikasi pelajaran mobile pelawar dalam kursus pembangunan laman web. Seterusnya, motivasi dan kecekapan kendiri diuji dalam hipotesis null. Hasil dapatan kajian daripada segi sikap, kami mendapati nilai T adalah sama dengan 1.903 dengan tahap signifikan 0.062 dan adalah lebih besar daripada 0.05, oleh itu hipotesis null diterima. Daripada segi motivasi, kami mendapati nilai T adalah 1.212 dengan tahap signifikan negatif 0.193 dan lebih kecil daripada 0.05, di mana hipotesis null ditolak. Manakala untuk kecekapan kendiri, kami mendapati nilai T adalah negatif 1.13 dengan tahap signifikan negatif 0.175 dan lebih kecil daripada 0.05, di mana hipotesis null ditolak. Berikut merupakan analisa markah kursus penggunaan laman web untuk ujian pra dan ujian pasca yang telah kami jalankan. Dapatan kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara skor min, kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen terhadap sikap pelajar Kolej Munti Arau, kesan daripada pembelajaran mobile dalam kursus penggunaan laman web. Ini mungkin disebabkan terdapat pelajar yang lebih menyukai penggunaan alat fizikal dalam memahami fakta dan teori. Manakala terdapat perbezaan yang signifikan di antara skor min, kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen terhadap motivasi dan juga kecekapan kendiri pelajar Kolej Munti Arau, kesan daripada pelajaran mobile dalam kursus penggunaan laman web. Daripada segi impak inovasi pelawar yang mendorong ke arah pelajaran kendiri dengan menyelipkan unsur interaktiviti dalam membina minat dan motivasi kepada pelajar dalam mempelajari konsep-konsep yang terdapat dalam kursus laman web. Ia juga dapat menjimatkan masa dan kos dalam penggunaan paperless ke arah menyokong aspek masalah alam sekitar green technology. Ia juga menerapkan metodologi yang sesuai untuk pelajar generasi Z masa kini yang merupakan golongan digital native ke arah pembelajaran education for daripada program kami. Semoga semua mendapat manfaat daripada inovasi yang telah kami bangunkan. Sekian, terima kasih.